أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم ومن كل معصية صغيرة ظاهرا وباطنا قولا وفعلا سرا أو جهرا عمدا أو سهوا يا الله يا رب. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعهدك. أعوذ بك من شر ما صنعت ولك بنعمتك علي وأبوء بذنبي واغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل علينا الرحمة والبركات. صلوات الله وسلامه على من لا نبي بعده سيدنا محمد بأفضل الصلوات وأزكى التسليمات وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم اللقاء والحشر والدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم آمين ثم أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. Kawan itu? Ya. Baik. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata tuan pengarang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, doa selepas mengambil wudu. Alhamdulillah. Disunatkan membaca doa selepas mengambil wudu, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang berikut. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin yatawadda'u فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. Daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana-mana orang di antara kamu yang mengambil wudu,
lalu disempurnakan wuduknya, kemudian mengucap dan berkata, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu dibukakan baginya semua pintu syurga yang 8. Maka masuklah daripada pintu mana yang ia kehendaki. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah saja, selepas daripada selesai wuduk, sebutlah 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Balasannya besar. Sebab tu kalau kita perhati rahmat Allah Ta'ala, tidak ada satu pun balasan Allah itu yang setimpal. Patutnya baca 2 kalimah syahadah 10 pahala padahal, ataupun 1 pahala. Duk sebut 2 kalimah syahadah, balasannya pintu syurga yang 8. Mana pun tidak ada balasan Allah yang sedikit ataupun setipar pun tak ada. Yang ada banyak doa lalu yang tidak mampu dikira oleh kita semua. Itulah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana kalau kita ni tak masuk syurga juga, umpama budak PMR yang cikgu dia tolong nak bagi markah free dengan kerja khusus. Markah luluh 50, kerja khusus 30 markah. Berapa lagi dia nak kena ada? 20. 20 tambah 30, 50 luluh. Tiba-tiba dak luluh sekarang 31 markah. Mana apa? Yang markah. Maknanya benak nak mampu. Bahasa kasar. Di tuan-tuan sekalian, cikgu nak tolong lah tu. Tak lulus sekarang. Nak molek 30 yang markah. Mana apa? Kosong lah. Boleh faham Allah Ta'ala nak tolong macam-macam pada kita, pilih neraka juga. Na'udzubillahi min zalik. Sebab tu kita cuba sedaya upaya, maka yang menentukan Allah. Maka kita pun minta, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Serah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita usahalah tuan-tuan. Mana yang kita mampu dan mana yang dosa kita buat, kita taubat sesegera yang mungkin, mohon ampun daripada Allah. Habis. Berdasarkan hadis yang tersebut dan juga hadis-hadis yang lain, alim ulama menerangkan bahawa doa yang disunatkan membaca selepas mengambil wuduk adalah seperti berikut. Kita baca beberapa riwayat, kemudian kita gabung. Riwayat pertama menyebut kalimah syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maka alim ulama menerangkan bahawa doa yang disunat baca selepas mengambil wuduk adalah seperti berikut. Ini disebut oleh Al-Imam Nawawi dalam kitabnya Minhajut Talibin. Disebut oleh Al-Imam Nawawi dan kitab-kitab yang lain seperti Mughnil Muhtaj. Jadi tuan-tuan sekalian, disebut oleh para alim ulama, ditambah dengan Allahumma ja'alni minat tawwabin. Tadi samalah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikan aku di kalangan orang yang lampau kuat bertaubat. Ulama ajar minta kalimah tawwabin, bukan taibin. At-taibun al-abidun, Allah Ta'ala sebut orang yang bertaubat, at-taibun. Ulama minta, kita minta bukan taibun, tawwabun. Taba, bertaubat. Taibu ataupun at-taibu, orang yang bertaubat. Tawwab,
sirah mubalaghah. Tawab lebih tinggi. Makna apa? Lampau kuat bertaubat. Dia tak nanti berasa ada dosa, taubat selalu. Merasakan selalu ada dosa. Kenapa? Kenapa minta Allah maj'alni minat tawabin? Kerana dalam Quran sebut innallaha yuhibbut tawabin. Betul tak? Wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala sangat kasih orang yang lampau kuat bertaubat dan lampau kuat bersuci. Maka kita pun minta Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan aku di kalangan orang yang kuat bertaubat. Wa ja'alni minal mutatahhirin, dan jadikan aku di kalangan orang yang bersih. Kata ulama, bersih apa sih? Zahir dan batin. Bersih zahir, ambil semayang. Bersih zahir, mandi wajib. Bersih zahir, apa-apa yang zahir. Maka yang batin adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Maka tuan-tuan sekalian, kita kena bersih zahir dan batin. Kalau batin, kita sediakan sabun nak bersihkan daki, maka hati kita perlu berlaku proses penyucian juga, dipanggil taubat. Sebab tu amalan nombor 1, tutup guru dulu aja. Kalau apa nama tarikat-tarikat yang benar yang bersambung dengan Nabi SAW, tuan-tuan sekalian, sebelum masuk suluk, dia panggil suluk. Kalau orang kerja, dia ada kusuh. Orang yang ikut apa nama tarikat, dia ada suluk. Majlis suluk. Maka antara rukun suluk, taubat. Nak masuk, nak berzikir itu nombor 1, taubat. Maka tuan-tuan sekalian, sebab apa? Sebab taubat membersihkan dosa. Amalan kita, tuan-tuan rahmati Allah, nak mengundang apa nama anugerah daripada Allah Ta'ala, hidayah, taufik, ini semua anugerah. Maka Allah Ta'ala tak akan beri pada orang yang bekah nak letak hidayah dan taufik itu kotor. Gelah kita bekah. Tuan-tuan letak ada air, kalau dalam gelah tu ada tai cicak, tak letak. Tak usah ke tai lembu, tai cicak tak letak. Betul-betul? Maka tuan-tuan sekalian, hati kita ni maudhi', tempat Allah Ta'ala letak anugerah, hidayah, taufik, apa nama, irsyad daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita duk minta Allah Ta'ala beri irsyad. Rabbana hablana min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ayat ke-10 daripada suratul Kahfi. Doa masyhur Ashabul Kahfi. Minta Allah Ta'ala tunjuk irsyad. Apa makna irsyad? Asabatul haq, petunjuk yang tepat. Kalau kita tanya orang, mana apa nama kampung Hulu Takir? Orang pun kata di seberang Takir. Seberang Takir. Jadi panggil hidayah. Itu kita kata, kat mana? Dia dekat dengan apa nama sebelah kita Beng. Ke mana? Masjid ni? Kita Beng. Masjid Kapur Batik. Itu dipanggil taufik. Akhir sekali kita kata, kat mana tahu? Gini mai ikut aku . Dia tunjuk terus. Dia tunjuk kita. Ni tau kapung. Depan signboard dia tunjuk kita. Itu dipanggil irsyad. Boleh faham? Maka minta Allah Ta'ala tunjuk tepat terus, tuan-tuan sekalian. Bukan sekadar kita tahu semayang jemaah tu boleh pahala. Tahu tu tak hidayah. Ada kekuatan taufik. Boleh mari, tuan-tuan sekalian. Sebaik-baik apa nama sesempurna semayang kita boleh buat, itu dipanggil irsyad. Allah Ta'ala pandu. Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, maka kita minta pada Allah, maka nak minta, nak Allah Ta'ala beri, tempat kurniaan Allah kena bersih. Kena bersih. Di mana tempat Allah Ta'ala beri hidayah, taufik, irsyad? Hati. Maka hati kena bersih. Bapa Allah Ta'ala tak beri hidayah, bapa Allah Ta'ala tak beri taufik, Allah tak beri sir, asrar, rahsia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, makrifat Tuhan tak beri. Kenapa? Kerana hati kita kotor dengan dosa. Maka tuan-tuan, dosa tak boleh bersih dengan sabun, bersihnya dengan taubat.
Maka minta Allah Ta'ala jadikan kita orang yang kuat bertaubat dan kuat bersuci luar dan dalam. Habis. Serta jadikanlah daku waj'alni min ibadika salihin, dari kalangan hamba-hambamu yang salih. Subhanakallahumma bihamdik, maha suci engkau ya Allah, asyhadu an la ilaha illa anta, tiada Tuhan, aku bersaksi tiada Tuhan melainkan engkau, astaghfiruka wa atubu ilaik, maka aku mohon keampunan dan aku bertaubat kepadamu. Bila kita minta jadikan aku di kalangan orang bertaubat, terus kita minta. Kita minta ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Tutup doa dengan wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Habis. Ni doa selepas daripada ambil wudu. Maka Nabi ajar setiap keadaan kita ada doa. Nak khabar apa? Maka setiap suasana Nabi nak suruh kita ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Manusia dua ya. Tak ingat, lupa. Itu saja. Ataupun bahasa agamanya zikir ataupun ghaflah. Dua keadaan. Kalau mati tengah ingat Tuhan, selamat. Mati tengah ghaflah, binasa. Walaqad zara'na li jahannam, ayat yang sudah diingat oleh tuan-tuan semua kerana selalu dibaca. Telah disediakan api neraka bagi manusia dan jin. Lahum qulubun la yafqahuna biha, yang bersifat ada otak, tak rajin fikir kebesaran Allah, tak pernah guna belajar agama Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, ada mata tak pernah tengok kebesaran Tuhan. Walahum azanun la yasma'una biha, ada telinga tak pernah awak dengar ayat Quran hadis Nabi. Ulaika kal an'am, Allah Ta'ala kata mu macam binatang kaki empat. Balhum adal, bahkan lebih teruk hak belakang tu syahidnya. Ulaika humul ghafilun. Kenapa? Kerana kamu lalai. Maka tuan-tuan, musuh Islam dah tahu lama titik kelemahan di setiap manusia, dia ada kelemahan dia. Betul tak? Ali Gusti dia berlawang tu, dia kena tahu kelemahan. Orang main bola begitu juga. Kalau MU tu Maguire, Lubuk tuan-tuan sekalian, ada CMU sini. Jadi tuan-tuan sekalian, berat menanam baik, contohlah. Jadi tuan-tuan sekalian, dia tiap-tiap perkara dia ada titik kelemahan dia. Maka tuan-tuan rahmati Allah sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak sebut apa tadi? Mai sebut MU dah ingat. Situ boleh dengar. Umat Islam ada titik kelemahan dia. Titik lemah umat Islam, ghaflah. Titik lemah umat Islam, ghaflah, lalai. Rajin dak umat Islam kalah kerana ketenteraan? Dak. Islam gagah. Orang kafir perang nak menang, takut mati. Orang Islam nak menang, nak mati, gagah. Menang pun nak, mati pun nak. Memang tak berundur lah. Orang kafir nak menang, takut mati. Allah Ta'ala buatlah hati mereka takut mati. Apa-apa nak kalah, semua lagi. Orang Islam tidak ada begitu. Wa nusirtu birra'bi, Allah Ta'ala tolong aku, kata Nabi, dengan rasa takut dalam jiwa orang kafir. Maka apa kelemahan umat Islam? Dilalaikan mereka, hancurlah mereka. Khilafah Abbasiyah, Khilafah Osmaniyah, semuanya gugur, jatuh, hancur kerana dilalaikan oleh musuh Islam. Dulu Khilafah Abbasiyah, musuh Islam serang, kalah. Serang, kalah. Tak menang. Cek antara rahsia, pemuda-pemuda di zaman itu tiap-tiap malam menangis, bangun tahajud, bertaubat pada Allah. Rahsia kekuatan. Dah atau kata anak panah dak lu, atau segala alatan ketenteraan yang canggih tak kalah. Rahsianya, umat Islam ketika itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa orang kafir buat? Mula hantar nyanyi gelek. Buka kelak-kelak malam. Nampak? Orang muda jadi makin hanyut. Jauh daripada rumah Allah. Orang tua lala, akhir sekali serang, mudah
rebah nyembah kerajaan Islam. Khilafah Osmaniyah. Sejarah tercatat janji Allah pada hadis Nabi berlaku di zaman itu. Padahal Nabi tak ada dah. Betul? La tustaftahanna al-Qastantaniyah fala ni'mal amiru amiruha fala ni'mal jaishu zalika al-jaish. Nabi kata satu hari nanti. Bila tak khabar? Nabi tak khabar bila? Nabi sebut masa Nabi ada. Berlaku beratus tahun lepas Nabi wafat. Akan dibuka satu kota oleh umat Islam. Umat Islam tak guna kalimah jajah. Boleh faham? Ada jangan salah sebut. Ada orang dia cerita Islam tu pernah menjajah. Islam tak jajah. La tustaftahanna. Dalam ayat Quran pun iza jaa nasrullahi wal fath. Al-fathu. Islam Nabi gelar pembukaan. Jajah, penjajah mari wak naya orang tempatan. Betul tak? Jepun mari seksa Tok Iman, paksa makan babi. Betul tak? Toreh titik dengan asang lima nak seksa. Tuan-tuan sekalian. Islam membuka suatu tempat memberi keadilan. Lebih adil berbanding kerajaan yang terdahulu. Itu dipanggil Al-Futuhat. Maka Nabi kata, akan datang Islam akan memerintah Konstantinopel, Istanbul hari ini. Kalau kita lah duduk zaman tu, ikut logik akal, tak logik langsung. Antara kerajaan besar ketika itu, kerajaan Konstantinopel. Nak masuk jalan laut tak boleh, jalan darat pun tak boleh. Dia punya ketenteraan dia kuat. Maka kata Nabi, akan dibuka. Fala ni'mal amiru amiruha. Yang memimpin tentera Islam ketika itu, tentera yang paling baik. Fala ni'mal jaishu zalikal jaish. Dan tentera yang paling baik ketika itulah. Dan pemimpin sultannya yang paling baik ketika itulah. Rupanya lahir zaman khilafah Osmaniyah. Seorang budak yang dimandikan oleh ayahnya di sungai. Ayah dia kata, mu tengok tu istana, mu lah rajanya nanti. Esok mandi pula. Tu nampak istana tu wai anakku, mu lah rajanya nanti. Esok mandi sebut pula. Rupanya itulah seorang budak namanya Muhammad Al-Fatih. Itulah janji Nabi SAW. Maka bukalah Istanbul dengan kekuatan dan kebijaksanaan dan dekatnya dengan Allah Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi tuan-tuan kena faham, Islam tak sama dengan agama lain. Orang kafir Allah Ta'ala beri usaha lebih, dia dapatlah. Tak usaha tak ada. Islam tak ada. Usaha pun belum tentu. Dia ada kaitan dengan Allah, dia ada kaitan dosa dan pahala. Ini orang Islam. Kemenangan orang kafir kalau dia perang sama dia, siapa paling gagah, dia menang. Adapun Islam bila menang, dia ada sakut paut dengan nusrah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nusrah. Islam ni dia ada satu kaitan bantuan daripada Allah. Bila bantuan daripada Allah, dia kena ada syarat. Syarat tu nak kena penuh tu. Maka kekuatan ketika itu adalah dekatnya dengan Allah. Sultan Muhammad Al-Fatih bertanya pada tenteranya, siapa di sini yang tak pernah tinggal qiyamul lail sejak balik? Angkat tangan. Seorang je angkat tangan. Siapa? Dia. Sultan Muhammad Al-Fatih. Siapa sini tak pernah tinggal qiyamul lail sejak balik? Orang ulu takir, angkat tangan. Balik awal. Dengan saya balik awal. Dia tuan-tuan sekalian. Dia seorang yang angkat tangan. Sultan Muhammad Al-Fatih. Dia ada tok guru belakang, Syekh Nuruddin Zanki. Siapa tok guru dia pesan. Jadilah tu berzikir. Kuatnya berzikir. Kuatnya bangun malam. Rakyatmu tunggu mu tu. Mana apa? Kuatnya hubungan dengan Allah. Pemimpin akhir zaman, orang yang jauh dengan Allah pula memimpin orang yang dekat dengan Tuhan. Ahli jahil, ahli maksiat jadi pemimpin akhir zaman. Tak sebut di mana-mana, wallahu alam. Itu suasana akhir zaman. Orang yang kaki masjid dipimpin oleh orang yang bukan kaki masjid. Mana? Orang kaki bangun malam dipimpin oleh orang yang tak kenal surah balai. Jadi tuan-tuan sekalian, jauh lagi lah nak penuh syarat Islam nak duduk di atas. Nak buat lagi?
Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, zaman tu Islam gagah. Lepas mana dah khilafah Osmaniyah tak ada dah. Lenyap 1924 lenyap. Betul tak? Sampai hari ni kita tak ada khilafah. Zaman ada khilafah, orang kafir tak berani ketek kita. Faham? Islam gagah berkuasa. Dan wajib kita meletakkan Islam di tempat paling tinggi. Betul tak betul? Orang kafir tak berani. Dulu dia nak minta Palestin. Dia nak minta Palestin. Khalifah Osmaniyah menyebut, mukrak dulu tubuh aku, tulang belulang aku mukrak dulu, bawa aku pergi tanah kamu. Mana apa? Tidak akan dijual, tidak akan diberi maruah umat Islam. Hari ni apa berlaku? Umat Islam jadi boneka. Betul tak? UAE umat Islam ke tak? Menerima normalisasi Israel. Betul tak betul? Ramai di kalangan kita yang menyokong Dr. Mahdi. Ada yang tak menyokong. Kan? Tapi paling kurang Dr. Mahdi, orang yang meletakkan dalam pasport kita, Israel tidak diiktiraf negara. Betul tak betul? Mereka ni nak khabar apa? Bukan negara. Ia apa tanah umat Islam. Jadi tuan-tuan sekalian, tiba-tiba pemimpin-pemimpin Arab jadi boneka umat Islam. Orang Islam tu. Jadi Allah Ta'ala kata, kalau mu tak ambuh, aku latih kaum lain. Kalau orang Arab tak ambuh tolong Islam, aku latih umat lain. Mudah-mudahan orang Melayu termasuk di kalangan yang membantu Islam, bukan yang menghancurkan Islam. Jadi tuan-tuan sekalian, yang menguatkan kita, ingat pada Allah, dekat dengan Tuhan. Yang menjatuhkan khilafah Osmaniyah, berubah dah. Jadi berubah. Zaman akhir jatuh khilafah tu jadi berubah. Umat Islam lalai. Ulama'nya balah benda furuk saja. Faham? Balah benda furuk ni. Benda furuk ni benda cabang, benda sesat dah. Lepas sembahyang nak zikir kuat ke zikir slow, balah bab tu. Nampak? Nak ikut Nabi zikir slow. Zikir kuat tak salah. Itu saja. At-tarku la yantijul hukmu, barang Nabi tak buat tak mestinya haram. Dan orang Melayu kalau tu iman tak zikir kuat, bila dia nak mengapa? Betul tak? Zikir kuat. Tu iman pula kalau nak zikir kuat, jangan melampau pula. Mengganggu orang semayang. Sederhana sudah. Ni siapa baca Taranum zikir pas semayang. Astaghfirullahalazim. Hak belakang 8 kali Fatihah. dah terganggu ni. Dia kena faham lah. Faham? Balah selawat Sayyidina ke tak Sayyidina? Balah. Nak Sayyidina letaklah kerana adab memanggil Nabi, letak Sayyidina. Tak mahu nak ikut selawat asal sila, tak usah. Balah yang penting selawat. Duk balah, selawatnya tidak. Atas kubur talqin tak talqin. Lu khilaf tuan-tuan sekalian, buat sila tak mahu buat pun tak apa. Yang Nabi suruh buat, dia tak buat pula. Talqin dekat telinga tu masa nazar. Betul tak? Pakas ke bang? Ekor kanan ke ekor kiri? Balah zaman tu. Jadi tuan-tuan sekalian, orang awam jadi keliru. Dan sudah keluar bibit-bibit itu di zaman kita. Ustaz duk balah sama ustaz. Ada tak zaman ni? Nampak lagi? Jadi kalau jenis mari mengajar duk katok ustaz lain, asal panggil ya. Orang alim, walaupun kawan ustaz dia ada silap, depan orang ramai, dia akan cuba sehabis daya bersangka baik. Kita pun seharap tanya soalan ustaz, mana ustaz tu pernah kata? Tengah orang ramai. Orang yang ada ilmu, dia akan kata manusia dia ada salah dan silap. Bila jadi ustaz tu, dia nak kata lain salah sebut. Sehabis akhlak. Ini aku kata kamu, mu kata aku. Orang awam, aku nak ikut ni. Akhir sekali tuan-tuan, tak menghasilkan amal, menghasilkan kepada kasih pada berbalah. Betul tak? Betul tak betul? Pecah umat Islam. Ini berlaku di khilafah Osmaniyah fasa akhir. Akhir sekali, duk sibuk balah benda furuk, orang muda jauh pada Islam, perempuan-perempuan jauh pada Islam. Akhir sekali tuan-tuan, sampai tahap lagu mana? Sebagaimana saya pernah sebut sebelum ni, sampai lupa hari raya. Pagi tu raya,
Orang Islam lupa. Raya ke hari ni? Faham? Siapa tahap tu lah. Orang Melayu kita, walau dok puasa, raya dia ingat. Ya, depan kali maya raya. Barqabah, ya, ye. Puasa dah. Dia tuan-tuan sekalian, puasanya tidak. Raya depan kali. Jadi tuan-tuan, hak ni siapa tahap tak ingat? Nak raya hari ni? Tak ingat. Maka berjayalah musuh Islam. Jadi tuan-tuan, bab tu nak kampung kita selamat, nampak tak? Buat sedaya upaya biar ada benda yang mengingatkan pada Allah. Masjid biar hidup dengan kuliah-kuliah. Tahniahlah Ulu Takir ni, ustaz-ustaz kena habis je surah hijrah ni. Tahniah pada AJK, tuan-tuan sekalian, imarahkan. Biar hidup majlis zikir. Majlis zikir ni bukan majlis la ilaha illallah saja. Majlis mengingatkan kita pada Allah, belajar agama, tuan-tuan sekalian, insya-Allah kita jauh daripada penyakit ghaflah, lalai hanyut mati. Tak? Orang panggil mati katok. Naknya katok tak masuk neraka, tapi orang panggil mati katok. Mana apa? Hidupnya hanyut dengan dunia, tak ada Allah Taala, tak ada dosa pahala, tak ada balik agama, tak ada main jemaah, tak ada. Bangun pitih, siapa tidur pitih, tuan-tuan sekalian, mati. Nak bawa apa depan Tuhan? Itulah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, sebab tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi ajar setiap keadaan ada doanya. Dalam semayang, cuba tuan-tuan perhati, kat mana hak wajib menyebut rukun qauli hak mana? Berapa tempat? Sikit ke banyak? Sikit je. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Ada? Doa iftitah dah haji. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. 2. Lepas amin, lepas Fatihah ada wajib, sunat. Surah lepas amin, sunat. Allahu Akbar, menyebut Allahu Akbar masa rakaat takbir intiqalat, sunat. Subhana rabbiyal azimi, sunat. Sami Allahu liman hamidah, sunat. Rabbana lakal hamdu, sunat. Itu tak betul? Allahu Akbar, sunat. Rakaat sujud rakaat tu wajib. Yang saya sebut ni hak sebut tu. Hak kita sebut tu. Allahu Akbar, sunat. Subhana rabbiyal a'la, sunat. Allahu Akbar, sunat. Rabbi firli warhamni, sunat. Allahu Akbar, sunat. Tapi dia wajib pula. Tayat akhir. Betul tak? Sikit je rukun qauli. Mana kalau tuan-tuan semayang senyak, ya sah semayang. Baca rukun qauli. Bukan nak suruh begitu. Tapi nak khabar, hari ada balik. Ini dua benda kau boleh kira kan? Mana tuan-tuan rakaat tu, Allahu Akbar, dia tak baca apa-apa, sah semayang. Nampak ni? Tapi apa Nabi ajar? Macam-macam zikir setiap rukun. Tak mahu bagi putuh ingat pada Allah. Kenapa? Putuh je ingat, syaitan masuk. Tu ya. Sebab tu takbir lala semayang, takbiratul ihram sederhana. Takbir intiqalat afdal panjang. Kita tukar takbiratul ihram panjang. Macam nak bang. Allah panjang takbiratul ihram. Al-Imam An-Nawawi sebut dalam kitab Al-Azkar dalam bab takbiratul ihram. Sunat pendek atau sederhana takbiratul ihram. Yang sunat panjang takbir intiqalat. Takbiratul ihram hak mana? Hak mula-mula tu lah. Hak lain semua takbiratul intiqalat. Takbiratul ihram kenapa? Rukun niat 3 ya kan? Qasak, ta'aruk, ta'yin. Saja aku sembahyang qasak, ta'aruk fardu ke sunat? Fardu. Selesai ta'aruk. Dah fardu apa? Isyak. Selesai ta'yin. Selesai niat hak wajib. Saja aku semayang fardu isyak, selesai. 4 rakaat sunat, kerana Allah sunat, tunai sunat, dah berapa dia panjang kat takbir. Siap nak masuk lagi. Allah. Kita duduk tepi ni jadi terganggu. Aku siku tahu. Tuan-tuan sekalian. Dia rasa itulah wali, takbir banyak kali. Bukan, wali tu jahil.
Tuan-tuan sekalian, Allah saja kusmiyah pada maghrib akbar. Sehabis pendek, afdal. Jadi makmum tambah jadi makmum. Ya afdal panjang bila? Takbir intiqalah, takbir pindah rukun. Daripada berdiri Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Jangan wi kosong. Kata Tok Guru Haji Asing. Rupanya tepat. Dia ajar sebagaimana dia ajar Al-Imam An-Nawawi. Allahu akbar. Faham tak? Ni bangun kosong. Allahu akbar. Hak kosong tu, setan masuk. Itu isyarat falsafah daripada semayang. Dua ya kita. Ingat Tuhan, setan lagi. Lala, setan mari. Itu saja. Boleh faham tak? Kalau faham, sekadar itu sajalah kuliah pagi ni. Akan datang kita masuk fasal yang keempat, perihal mandi wajib insya-Allah taala. Yang baik pada Allah, yang kurang pada saya. Wabillahi al-hidayah wat taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana zidna ilma. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.